Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam. Welcome back to my malam ni malam apa? Welcome back to my share puaka. Bagi yang masih baru dan bagi yang tak tahu, Share Puaka ni ialah merupakan segmen di mana aku share kisah-kisah pusaka ataupun kisah-kisah lampau yang berlaku pada waktu dahulu. So malam ni tak ada atau tak tu. Apa sasul bodoh-bodoh macam ni. Malam ni tak ada lampu merah, geng. So kalau korang harapkan lampu merah, minta maaf sangat-sangat. Sebelum tu macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan bagi yang share cerita aku dekat mana-mana, jangan lupa hashtag kita Tim Puaka dan juga tag aku dekat aku Iqmal Hanif per satu nafas, geng. Dan kalau korang bosan-bosan boleh follow aku punya social media dekat bawah. Memang gratis, memang percuma, geng. Dan kisah Share Puaka pada malam ni, aku nak sharekan tentang kisah pusaka pembuat songkok. Di mana kalau korang just tengok songkok tu dipakai atas kepala macam tak ada apa-apa, tapi yang sebenarnya dia dipenuhi dengan misteri dan juga benda yang kita tak tahu. So untuk first sharing ni, aku nak bercerita tentang sebuah keluarga yang dah buat songkok lebih kurang dalam 3 generasi. Start daripada atuk, turun pada ayah, sekarang anak pula yang in charge bab-bab buat songkok ni. Dan diorang cakap diorang buat songkok since sebelum merdeka lagi, geng. Ui, dah lama gila, geng. Dan songkok yang diorang buat bukan kaling-kaling, geng. Bukan songkok yang korang beli dekat pasar malam RM1, 20 sen satu. Songkok diorang sampai yang berharga RM1,500, RM10,000. Memang mahal, memang bukan kaling-kaling. Dan yang pakai pun bukan orang biasa macam kita. Di mana kadang-kadang yang pakai songkok hasil buatan diorang ni adalah golongan-golongan istana dan juga ahli-ahli politik. Gila, geng. Songkok RM20,000, RM20,000 boleh beli sebiji kereta aku, geng. Tapi di sebalik kejayaan keluarga ni ada kisah misteri yang diorang simpan. Dan kisah sharing pada malam ni bertajuk Misteri Pembuat Songkok. Dulu masa final year degree, kita orang satu grup kelas ada task untuk pergi interview seorang pembuat songkok. So dekat situ kita dapat tahu macam-macam kisah-kisah legenda yang tersirat. Dan cerita pada malam ni aku cari daripada turun-temurun, daripada cerita-cerita orang ramai berkenaan dengan pembuat-pembuat songkok ni. Di mana diorang pernah buat songkok diraja, songkok politician, songkok ulama. Mesti orang cakap, buat songkok je kot, apa yang susah sangat? Mesti tak best cerita malam ni. Korang sabar, geng. Korang tahu tak, nak buat songkok ni kadang-kadang kena main dengan jin. Korang tahu tak, sampai kena minta tolong bunian untuk buat songkok. Tak tahu kan? Nantikan cerita malam ni. Jangan pergi dulu, sabar dulu. Dan kisah pertama ni, aku interview sendiri seorang pembuat songkok yang berada di Kedah, tak silap aku. Memang dia popular betul lah dekat Kedah tu. Dan dia buat songkok memang dah lama, geng. Dan dikatakan memang dia buat songkok untuk pembesar-pembesar sahaja. Dia ada jual juga songkok-songkok yang murah-murah macam dekat Jekyll, tapi memang high quality punya lah. Macam selalu korang tengok time merdeka orang pakai songkok warna-warni, time raya ada songkok warna biru, merah, hijau, kuning, pink. Itu diorang lah yang buat, geng. Memang diorang merupakan supplier songkok terbesar di Malaysia. Dan juga diorang cakap diorang pernah ekspor songkok ni ke luar negara. Power, geng. Dan masa interview tu lah terbongkar satu kisah pembuat songkok istana. Di mana brother ni cakap orang tengok buat songkok ni mudah. Jahit ketik, settle satu songkok. Tapi orang tak tahu cerita belakang takbir di sebalik pembuatan songkok. Kenapa? Sebab dikatakan bahawa songkok ni tahu pemakai dia macam mana. Contohnya, kalau pemakai dia seorang yang degil, dia cakap susah sangat nak bentukkan songkok tu untuk menjadi sebuah songkok. Tapi kalau orang tu orang baik, orang beriman, memang senang gila nak buat.
Dia juga pernah ditugaskan untuk buat songkok golongan diraja. Raja mana aku tak boleh bagi tahu, geng. Kan tiba-tiba aku bergari malam ni. Di mana masa first dia pergi ke istana untuk ukur kepala raja untuk buat songkok, dia dapat rasa satu aura yang tak best. Dan dia cakap, ada something lah dekat raja ni. Kenapa rasa tak best Dan lepas settle ukur kepala raja tu, dia balik nak buat design apa semua. Memang ternyata, geng, susah betul nak bentuk songkok tu. Elok-elok nak buat songkok jadi kuih kapit. Nak jahit alur songkok tu kemain susah. Nak bentukkan songkok jadi bentuk bujur, tak jadi bujur, jadi bentuk bulat, geng. Dan macam aku cakap tadi, usually songkok ni sehari je boleh siap. Tapi untuk raja ni, ambil masa lebih kurang dalam sebulan, geng, baru siap. Di mana penasihat raja apa semua selalu tanya, dah siap belum songkok untuk raja ni? Raja dah tanya. Tapi pembuat songkok ni tak tahu nak cakap apa. Takkanlah cakap, susah ni bro. Kepala raja ni keras lah. Ada something wrong. Boleh tak bagi timing lagi? Tak boleh cakap macam tu. Nanti masuk jail. So macam mana? Dia pun cakap lah, maaf tuanku, tak siap lagi sebab sekarang ni ada problem dekat mesin jahit. Sampai tahap macam tu. Dan bagi menyelesaikan masalah tak boleh nak bentuk keras kepala songkok tu, dia siap bawa barang-barang alatan, barang-barang kain untuk buat songkok tu untuk berjumpa seorang ustaz, alim ulama'. Dia cakap ke ustaz tu, "Ustaz, ini barang-barang kita nak buat songkok untuk sultan. Tapi susah sangatlah ustaz. Saya dah cuba macam-macam, tak boleh dibentuk, tak boleh dijahit. Kadang-kadang nak jahit tu jarum patah, kadang-kadang tengah jahit tu kain rosak. So ustaz, tolonglah tengok, buatkan apa yang patut." So ustaz tu pun ambil lah kain tersebut, dia baca doa, dia siap buat solat hajat. Settle je ustaz tu buat hal dia. Kau bayangkan 3 jam settle songkok untuk sultan. Dah settle je, dia terus letak dalam kotak elok-elok, terus bagi ke istana. Dan dia pun macam tanya-tanya lah apa yang mengakibatkan songkok ni susah sangat nak buat. Tapi lepas dikorek-korek, dapat tahu, geng, yang si pemakai tu sebenarnya tak molek perangai ni. Dan disebabkan oleh perangai yang tak molek itulah yang menyebabkan songkok tu susah untuk diukir. Pernah diceritakan juga yang dia dapat tugasan untuk buat songkok untuk seorang ahli ulama'. Memang orang agamawan. Dan dikatakan nak buat songkok ulama' ni, ya Allah, senangnya. Jarum tu macam cocok dalam sutera, senang sangat nak naik. Dan kain tu memang bekerjasama betul. Tak sempat nak betulkan, dibetulkan sendiri, geng. Dan orang cakap selalunya ambil masa sejam untuk buat songkok, betul tak? Tapi untuk ahli ulama' tu, ambil masa lebih kurang dalam setengah jam, dah siap sebiji songkok. Time tu yang pembuat songkok ni pun macam pelik, macam, ya Allah, ini ajaib. Dia pun tak percaya dengan apa yang jadi. Dan terbuktilah bahawa songkok ni, dia kenal pemakai dia macam mana. Ada diceritakan juga bahawa dia dapat tempahan untuk buat songkok kepada salah seorang ahli politician. Dia cerita dalam ramai-ramai orang yang dia pernah buat songkok, raja ke, alim ulama' ke, politician yang ni lah paling susah nak dibentuk. Dia cakap setiap kali dia nak cari kain pun dah susah. Dia nak cari kain rosak. Dia nak cari jarum patah, geng. Dia nak jahit pakai benang reput. Sampai tahap dia tak tahu nak buat macam mana. Sebab, macam-macam dugaan lah, senang cakap. Sehinggalah dia bawa barang-barang tadi pergi balik jumpa ustaz yang tadi. Dan dia tanyalah, "Ustaz, kali ini politician pula ustaz. Berat ni, saya tak boleh buat langsung kerja saya, tak tahu kenapa." Dan ustaz tu buat benda sama, dia solat hajat, dia doa dan, ya Allah, memang tak jadi langsung, geng. Dia balik rumah, dia cuba jahit, tak jadi juga. Dan last dia cakap macam ni dekat politician tu. Dia cakap, "Datuk, minta maaf, saya terpaksa cancel order sebab ada barang-barang rosak dekat kedai saya. Dan lagi pun susah nak bentuk songkok ni, Datuk. Saya rasa Datuk ni tempat dia kat neraka lah, sebab tu susah sangat nak buat." Part tu aku tambah lah, geng. Dia tak cakap macam tu. Lepas tu, aku ada jumpa juga seorang pembuat songkok di Kelantan. Nama dia Pak Ya. Pak Ya ni dah tua, geng. Umur 60 tahun tapi still buat songkok sampai sekarang. Di mana Pak Ya ni memang orang lama gila. Di mana Pak Ya cerita, orang zaman dulu anggap songkok ni sebagai mahkota. Tak kira lah kau sultan ke, kau raja ke, kau hulu balang ke. Kadang-kadang sampai satu tahap, diorang nak buat songkok, diorang pinjam kain daripada Bunian. Brunei pula. Diorang pergi pinjam kain Bunian, cakap kat Bunian, "Saya nak ambil kain, nak buat songkok."
Ya, betul geng. Lain macam. Dia siap buat upacara. Contoh Pak Yah cerita kan, di mana ada satu malam, dia akan berkumpul dengan beberapa orang pergi ke kampung Bunian. Contoh dekat situ ada kawasan buluh-buluh runcing kan. Macam pintu gerbang Bunian macam tu. Dia pun pergi ke pintu tu, dia duduklah bertafakur 2-3 orang. Dia buat upacara dia untuk minta kain Bunian. Pak Ayah cakap bukan setakat kain geng. Ada juga jarum, bekas benang, macam-macam lagi lah yang dibekalkan oleh Bunian semata-mata untuk buat songkok. Apa kaedahnya, apa faedahnya dapat kain daripada Bunian ni? Dapat jadi superhero ke? Tak geng. Orang cakap kalau pakai songkok ni daripada kain Bunian ni menyebabkan pemakai dia dapat aura lain. Kau tahu tak? Contoh kau pakai songkok Bunian bagi tu, bila orang tengok kau jadi takut. Dia tengok macam, ush, aura dia ni lain macam lah. Tak boleh buat main-main ni. Ni mesti power ni. Dan contoh dia, kalau pembesar pakai pula, orang-orang rakyat jelata akan hormat tabik spring dekat pembesar tersebut. Pak Ayah cakap, lepas settle ambil barang yang Bunian kasih tadi, kain, jarum, benang semua, dia akan rendam dalam air limau purut beberapa hari, barulah akan buat songkok. Tapi ni bukan Pak Ayah lah yang buat. Ini orang zaman dulu. Ni Pak Ayah cerita balik. Senang cakap, memang songkok tu ada pendamping dia sendiri. Tapi ni orang zaman dulu lah. Orang zaman sekarang songkok pun kadang-kadang baling je. Macam kau, pakai nak pergi kelas kafar, habis kelas kafar, baling atas lantai. Lepas tu mak tanya, mana songkok kau? Kau pun tergagap-gagap nak cakap, tertinggal kat sekolah. Padahal atas lantai kau baling. Tapi sebenarnya inilah untold story ataupun kisah legenda tentang pembuatan songkok yang ramai yang tak tahu. Tentang sahih ataupun tidak, aku tak dapat nak bekalkan info dia sebab benda ni kisah antara orang dengan orang. Macam kita ingat, songkok je pun, apa yang menarik sangat? Yang sebenarnya orang Melayu kita ni ada banyak sangat ilmu-ilmu batin. Tapi makin lama makin dilupakan, makin dilupuskan. Dan selain daripada benda-benda syirik yang dibuat dekat songkok tersebut, ada juga cara-cara Islam. Di mana songkok tersebut dibacakan surah-surah Yasin, surah-surah Al-Quran, untuk buatkan si pemakai tu rasa macam tenang untuk beribadat. Setiap kali pakai songkok tu, rasa lapang je. Ada geng, ada kisah legenda tersendiri. So kalau korang nak tahu, teruslah tegurlah orang-orang lama sebab mereka lah penyimpan legenda terkini. Borak macam majalah 3. Tapi aku rasa that's all lah for tonight. Thank you guys kerana sudi menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. That's all for tonight. Ciao.